Okey, tak apa. Kita orang kata apa, sempoi-sempoi je lah. So cuma nak buat chat, nak tunjuk diorang beza kalau buat chat guna table dengan bukan table. Oh, okey. Okey, Haid. Nampak tak? Nampak apa? Dekat phone. So tengok kat phone. Alah, kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tepat jam 10. Kenapa dia keluar gelap? Oh, sorry. Kenapa tu? Tepat jam 10. Kita bersama dengan sifu-sifu kita untuk tips and tricks Microsoft Office. So bersama dengan saya pada hari ini, malam ni kita ada Sifu Hailan, kita ada Sifu Surya dengan Sifu Shalina. So memang susah gila nak dapat orang ni kan. So alhamdulillah memang rezeki bulan puasa dengan PKP lah kan, tak payah nak keluar. Semua stranded. Kalau tidak time ni semua kat masjid tengah tadarus. Yeah. Okay. So setakat ni kita ada 5 orang. On your side ada nampak orang tak? Ada nampak orang tak? Belum. Rasanya belum kot sebab kita betul-betul pukul 10. Kalau ni kita bagilah dia masuk dulu. Ni Liana dah ada. Waalaikumsalam. People are coming in, guys. Okay. Siapa tu? Dia tak dengar kat suara dia tu. Dia kalau nak balas kena balas dekat yang phone Boleh je. Kan ada comments tu. Nampak tak comments dekat sebelah kiri kanan atas? Okay. Yes. So nampak Shalina punya komen. Yes. Macam mana nak balas Balas kat phone. Kena balas kat phone ni. Ada Ada tapi tak boleh reply. You ke? Takkan saya saja boleh kot. Wallahualam. Kena buka dekat phone ni. Main boleh jalan dua-dua. So alhamdulillah. Mari. Masuk lagi sebelum kita start. Sempat lagi. Tolong share session ni bersama dengan ramai orang kawan-kawan kita supaya ramai-ramai boleh belajar sekali. Bukan senang dapat otak-otak ni. So buka puasa ini berapa Lan? Hari ni sebab siang tadi pergi ni tau. Pergi Mid Valley. Manusia ramai macam tak ada PKP. Seram jugalah. Lepas tu pergi Santan, beli beberapa makanan, pergi sikit resepi, beli beberapa makanan, balik. Ramai orang macam tak ada apa berlaku. Cuma yang lainnya kita tak tahu rupa dia macam mana. Semua pakai mask. Tu je. Ya ke? Yang biasa ramai orang di Mid Valley. Mojo tak pergi dekat bahagian ceras. Nanti jadi kluster ceras. Itulah. Orang takut kita orang salah anggap kita dengan Nepal. Itulah dia. Sabar je lah. Allahumma na'udzubillah min zalik. Orang still masuk lagi. Dekat saya ni ada 11 orang. Masak apa ini? Umi, Ibu. Shalina. Ya. Masak apa ini? Masak apa hari ni? Tak ada, dia setengah terpanjat. Angkat je muka nampak Didi.
Okay. Hari ni masak simple je. Kita masak miang pla ala ikan siakap yang goreng, makan dengan bihun, letak salad, cicah kuah sos Thai tu. Lepas tu bihun sup. Ikan dengan bihun Sedapnya. Tak siakap, kalau biasa pergi Bangkok Street ke, kalau siapa-siapa pernah pergi kat sana kan dia orang selalunya akan grill ikan. Lepas tu nanti dia akan hidangkan ikan yang dia dah bakar tu dengan dia letak salad tau. Dia letak macam sayur, salad lah selalunya. Lepas tu ada bihun, ada kacang, lepas tu ada apa? Ada limau kecil-kecil tu. Lepas tu nanti kita ambil lah sikit daun salad tu, letak bihun, letak ikan tu atas tu, lepas tu letak sos tu sikit, bungkus macam popiah tu, ngap makan. Macam tu. Macam tu lah. Kenapa aku rasa lapar balik ni? Aduh, hai. Ajalah aku. Didi sihat ke? Oh, Didi tak boleh jawab. Okey lah, kena ke type kat sini Kita boleh tenang dia. Ini hari ni baru mesti semua orang cakap macam ni rupanya Shalina dia kalau dalam kelas lagi gila. Elok lah tu. Sorang-sorang tangan je tu. Aku seorang je gelak. Mana cermin mata puan? Siapa yang pakai spek ni? Siapa? Oh, bila nak datang pakai so lagi tu, oh itu untuk Saiful. Okey. Dia kata mana cermin mata puan? Siapa? Korang dua orang je lah. Kejap. Siapa yang tanya mana cermin mata? Oh, Saya pakai cermin mata. kalau puan, Abi tanya dekat Puan siapa? lah kan. So, Mesti kat bukan saya ke kat saya. Su? Su Cik Puan. Kot. Dekat Kak Ina rasanya. Tengok dia orang live. Dia kan hari ni nak live ni kan sebab dia misleading title tau. Sifu terkenal. Yang terkenal 3 orang je. Seorang tu tak ada orang kenal langsung. Tu yang hari ni tak pakai spek tu. Buat-buat tak nampak mesej. Dia yang terkenal tu kalau kita tengok dekat kotak je dia bentuk L tu sebenarnya kan. Betul lah. Dia tak nak mengaku tu. Aku kadang share kat grup sikit Ada ke? Sekejap Oh ada, okey. Apa tu kan? Tak ada, tadi gigih mencari live FB live baru jumpa. Oh, samalah. Dia tak jumpa muka dia live. Itulah tak berhati kan. Gigih mencari jumpa akhirnya. Apa Rabi? Oh testing. Okey dah jumpa dalam dah Jumpa lah tu. Dia paling yang tak puas hati dengar suara sendiri. Aduh. InsyaAllah. Aduh. So I think dah pukul berapa? Apa dah nampak kita ke ni? Semua live ni. Oh yang lain masuk dia tak ada suara Dia boleh komen aja. Yes, FB. Biasanya. Setakat ni aku tak pernah lagi FB live yang boleh orang bercakap. Kan kacau. Tak ada, memang tak ada. Ini macam webinar lah. Saya kenal row kiri je. Row kiri? Oh, row kanan. Row kiri, oh. Okay. Oh, Sekarang dah ada haluan kiri, haluan kanan. Okay, fine. Awak kena kenal yang lagi 2 orang yang berhaluan kanan ni. Oh, lain macam Haluan kanan ni dia pro. Dia pro dengan pro plus. Yang kanan tu lagi international. Kaisha kejap. Abi, Kaisha, Kairina. Maknanya dia ayah kepada Kaisha dan Karina betul Tunggu dia jawab. Yelah. Oh nama Sebab anak dia dekat dia situ Abi. tu.
Kan? So maknanya nama dia bukan Abi. Tak boleh lah panggil dia Abi, betul? Dia bapa. Ah, Dia adalah bapa. ya betul. Abi tu maksudnya dua orang, dia Abi ayah kepada. Dua orang yang sebelah tu nama anak dia. Ke nama anak dia tu je? Gambar pengantin kat belakang tu. Cantik gambar pengantin. Ya, Oh, ya. alhamdulillah. Amin. Kalau nak introducekan cameraman boleh. Boleh cari Facebook, cari Encik Rita Udin. Power gila. Oh, sebab promo. Sebab tapi time PKP rasanya dia tak ambil gambar kot, bahaya. Takut pula Ambil. Kacau kan. My voice okay ke? Dengar? InsyaAllah. Okay. Ada. Nama anak dua-dua. Okay, rasanya kita boleh jalan dulu lah kot. So during the process, kita tengok apa yang berlaku. So andai kata ada apa-apa soalan ke kan yang nak tanya, you can always write a comment. So insyaAllah kita akan cuba jawab lah. Bukan saya tak jawab dah. Pagi tadi saya dah banyak bercerita. So malam ni dia orang ni kena cerita. Pakai Zoom ke? Kita pakai StreamYard. Nama dia StreamYard. So kalau you nampak logo kat sebelah kiri atas tu akan nampak ni. Sebelah kanan atas tu akan nampak StreamYard. StreamYard. Macam-macam platform kita belajar. So apa ni? Kita kongsi. Dengar clear Cikgu Hailan? Memang Cikgu Hailan paling clear. Dah mana pula Shalina ni? Mana Kak Ina? Dia ada Roblox tu sekejap. Okay, sampai dia datang balik tu kita start. Okay. So ada apa-apa soalan sebelum kita start ni? Siapa-siapa nak tanya apa-apa? Oh, free license ke? Ya, free. Nak bayar pun boleh. Selamat berpuasa Encik Hailan, Encik Saiful, Puan Syahina yang seorang kita pernah jumpa. Mana? Oh, Suria. Suria. Kita Puan Jamia. Tengok. Ada juga orang kenal kita ni Lan. Itulah. Touching ni. Dia sekarang kalau nak kenal meluas, viralkan diri. Betul juga. Buat macam-macam kan, viralkan diri tu semua orang kenal. Daripada yang muda sampai yang tua kenal. Kadang-kadang tak viral, kena benda-benda yang bermanfaat lah. Kadang-kadang tengok orang dia duk viral benda-benda mengapu. For the sake of nak jadi glamour kan, tengok benda macam-macam. Astaghfirullahalazim. Itu yang paling laju kan. Betul. Kita letak shortcut Excel 4 orang je like. Cuba letak benda lain. Cuba letak tudung mahal. Kau tengok berapa ribu orang like. Macam tu lah. Tudung cak ayam ke kan? Kan? Dia tak boleh. Rating lah cak ayam. 15,000 retweet macam tu. Wow. Datang balik lah Shalina. Dah masuk dah? Tu dia. Lepas tak tu kan? Hilang. Dah. Okey, jom. Boleh kita mula? Dah pukul 10. Yang menunggu Kang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang bersama dengan kami untuk malam ni nak tengok tips dan trik Microsoft Office. Tak pernah orang buat ni. Ini first time kita nak buat ni. So bersama dengan saya pada malam ni kita ada 3 orang trainer. Kita ada Encik Hailan, kita ada Puan Shalina dengan Suria. So without further ado, cuba cerita sikit kan. Mungkin ada ramai, kau ni antara yang paling glamour kat Malaysia ni. Bukan kat Malaysia je, kat Brunei. Brunei dia tu memang sesuai untuk orang Brunei. Cuba cerita. Selalu sangat pergi Brunei. Oh ya ke? Cerita tentang pengalaman ke apa? Tentang skill. Oh ya, skill kau. Okey. Kau kelas ke? Dah mengajar lama lah, dalam 23 tahun, 24 tahun macam tu kan. Tapi 2 kluster yang paling kerap pergilah, kluster Malaysia dengan kluster Brunei lah 2. Sekarang ni orang panggil kluster, orang dah tak panggil negara. Main kluster. Kan? So 2 kluster tu Malaysia dengan Brunei selalulah. Hopefully dapat pergi tempat lain kan insyaAllah. Okay. So boleh tengok kita dengan tunjuk skill. Kejap. Bagi orang kenal ni, ada juga orang tak pernah jumpa Shalina ni.
Shalina. Kita Shalina. Oh, Shalina. Assalamualaikum semua. Salam Salam. sejahtera. Rasanya ada yang dah jumpa kot, tak apa. Ya. Dengar ke? Dengar. Dengar. Dengar ke? Jelas. Dengar. Jangan risau. Hello. Oh, Aku rasa dia tak dengar dosa boleh dia ke? sendiri. Dia Dengar. tak dengar suara dia sendiri. Boleh? Kita dengar suara dia. Dengar. Dah Dia terkeluar keluar balik. balik. Okey. Tak apa. Dia terkeluar tu. Terus dengan Ayo, Suria dulu lah. Suria dah lama tunggu. Kesian dia. Main Suria. Tak adalah, biasa. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Selamat berpuasa dah besok ya. Saya Suria Munawwarah Usmani binti Osman. Dah berpengalaman dalam dekat hampir 20 tahun jugalah sebagai tenaga pengajar. Itu je lah. Itu je. Dia orang ni Kena tinggi banyak ni kan. level simpan skill. Takut She's no. back. Mana? Apa Siapa? Mana Tu ada Kak dia? Ina tu. Dia macam coklat. Aku rasa dia ni kluster kayangan lah. Lain tak apa ada. Dia Are you there? bukan. Dia sekejap distort. Tak tahu apa pasal. Oh, Ya, dengar. Dengar tak? Dengar. Dengar Kak. Dengar. Ada muka kat sini. Sila perkenalkan diri. Ada muka 4 ni. Tapi dekat, dah masuk dah. Tok minta maaf. Dah okey dah? Ni rasanya pasal dia cerita pasal makanan tadi ni. Tu Aku lah rasa. Wan Dengki ni. Okey. Shalina. Shalina. Okay. Okay dah. Boleh. Apa yang boleh? Sila perkenalkan diri. Okay. Dia setiap kali perkenal diri keras. Tu lah. Woi, kalau buat kelas online macam ni, risau ni. Itulah dia. Ya. Aku rasa dia memang jenis spesies Dia tak keras. dengar lah. Dia tak dengar. Tak apa. Kan kita join dulu. Nantilah. Biar dia settle. Okay. Yes. So without further ado, nak minta tolong sikit. Ini. Jemputan khas ni ada sebab. So hari ni kita nak kongsi skill yang ada pada Cik Ailan kita ni. Nah. Okay. So, kau boleh start Jan? Boleh? Alright. Anytime. Ini share screen kan? Yes. It's all yours. Boleh join dia. Okay. Alright. Okay. Sekarang saya nak tunjukkan tentang PowerPoint yang mana kita boleh remove background daripada gambar. Kemudian kita nak crop dia, lepas tu kita nak buat beberapa perkara lah dekat sini. Ini adalah slide yang saya dah buat sebentar tadi. Saya pergi pada slide yang kedua. Harap-harap nampaklah the instruction yang ada dekat tepi ni. Saya menggunakan layout yang ada di dalam PowerPoint. Layout tu ada dekat sini. Yang kita dah ubah sedikit. So saya menggunakan layout dan sekarang saya nak masukkan gambar. Kegunaan kotak yang ada di slide ni, yang ada kotak di layout ni kan, kegunaan dia sebenarnya adalah supaya gambar yang anda masukkan tu mengikut saiz tinggi ataupun lebar kotak tersebut. Kalau anda insert picture terus, dia akan gambar tu mungkin besar sebesar satu slide kan. Jadi saya klik aja dekat ikon untuk gambar ni, saya pilih satu gambar. Ini adalah gambar sample pictures daripada Windows gambar bunga ni. Kalau kita nak remove background dengan senang, kita cuma perlukan background yang gelap untuk gambar tersebut ataupun background yang kabur. Sekarang kan dipanggil the bokeh effect tu kan. So most of the camera dah ada dah, camera phone ada. So daripada gambar ni kita terus pergi kepada format dan terus klik pada remove background dan background akan dipilih secara automatik macam ni.
Kalau kita dah berpuas hati dengan apa yang dipilih ni, yang warna purple ni adalah background yang akan dibuang. Keep changes dan dia terus akan jadi macam ni. Jadi anda punya gambar tu berbentuk mengikut objeknya lah. Okay. Lepas tu sekarang ni saya akan duplicate gambar ni untuk dijadikan logo di sebelah atas kiri slide ni. Cara duplicate dia ialah saya tekan control, kemudian saya drag gambar ni ke sini. Betul Dan kalau saya nak size, nak resize dia, saya boleh resize dia ataupun secara automatik, secara manual tolak je kan. Ataupun kita gunakan dekat sini size, format size ni. Katalah saya nak letak dia sebagai 3 cm tinggi. Tu saya dapat logo dekat sini. Okay. Dan gambar yang ini saya nak crop dia separuh. Jadi saya klik pada crop, kemudian saya cropkan dia separuh macam tu. Kemudian lebih kurang separuh, saya klik dekat luar gambar, saya letakkan dekat tepi dan saya resize. Ini saya resize manual. Jadi gambar tu berada seperti itu. Okey? Ini yang saya nak tunjukkan sedikit sebanyak tentang images. Cuba full screen sikit, tunjuk pada orang sikit. Full screen. Kita tengok hasil. Oh, efek lagi. Okay. Kita punya trend sekarang kan untuk slide presentation adalah kita ada satu model ataupun satu aset yang dijadikan fokus untuk kita punya slide presentation tu. Kalau gambar bangunan ke, kalau logo ke nak jadikan macam ni pun boleh juga. Then you can have something yang kena fikir kreatif sikit lah macam mana nak ubah suai dia. Ini dah boleh buat slide raya kot. Letak selama raya. Letak selama raya. Letak gambar ketupat. Lan, bagi contoh sikit. Orang bagi orang idea dia. Bunga ni memang ada dalam Windows pun. Daripada Windows 8 nampak bunga ni. Ini memang sample pictures daripada Windows. Ataupun Google je lah flower kan. Jumpalah bunga. Potong lagi kan. Okay. Senang. Senang itu. Ada orang cakap kau tadi explain macam nak masak kek. Macam nak masak kek. Yelah katanya mengajar kan. Lepas tu ada apa ni dia punya step pun ada dekat tepi tu. Siapa yang nak slide ni bolehlah minta nanti dengan Cik Saiful, nanti saya sharekan nanti. Terbaik. Nanti kita punya session ni akan dirakam, nanti saya akan letak dan akan post dekat kita punya YouTube channel Sifu Time. Nanti kalau nak refer balik, nak belajar balik perlu ada, dan juga boleh tengok balik dekat Facebook page ni. Boleh refer balik anytime. Shalina dah kembali. Muka dia terlindung kat bawah tu. Aku kesian lah. Aku padamkan banner. Tu. So I'm going to give back the screen to you Alright. Okay. Alhamdulillah. Bertukar tempat. Mentang-mentang rumah besar. Aku rasa mungkin dia nak pergi angle rumah ni ke angle tu lagi dekat 2 km kot. Dia mencari line tu. Ini betul-betul tepi router. Kalau tak jalan juga kan, router tu masuk dalam laptop. Kan. By the way, sebelum sabarlah tu kan. By the way sebelum nak tanya lah. Online training ni praktikal lah sekarang ni dalam zaman KPKP ni. Okey. Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab? Tu jawab. Pass baton pula. Entahlah, bagi saya kan online training sekarang ni lah, sebab sekarang pun dah kira MCO kan. Dia sebenarnya memang praktikal. Sebab orang selalu risau takut macam tak boleh nak catch up ke semua kan.
Sebenarnya dengan teknologi sekarang dia dah boleh membantu dah. Dah boleh, dia bukan one way training lagi dah. Dia memang boleh two way training. Tu adalah pendapat saya. Sebab orang skeptik sekarang ni kan. Contoh macam baru-baru ni malam aplikasi Zoom tu kan. Tu cakap terang je lah. Yang terus jadi meletup dan ramai orang takut nak pakai. So apa betul? Sekarang ni video conferencing ni ataupun online training ni dah jadi trend. Okey, trend tu disebabkan oleh keadaan. Ya. Kalau nak tanya saya kan secara jujurnya kan, saya tak percaya langsung dengan training ni sebab tak ada interaction. Semua akan cakap macam tu. Tak ada interaction. Kita lagi baik face to face, tapi dalam keadaan sekarang ini alternatif yang kita ada dan kami ni trainers ni semua dah restructure kita punya content, kita punya syllabus supaya mudah untuk digunakan dalam online training. Maksudnya masa face to face training kita ada manual kan. Kita masih ada manual dalam bentuk PDF, tapi kita punya practice file kita tambah lagi ada sedikit instruction untuk guide lah supaya orang tak lost. Dan kalau actual online training kita tak pergi laju macam tadi lah sebab ni preview je kan. Kita pergi step by step, kita tanya dapat ke tidak, kan ada chat, ada mic, ada video kan untuk tengok reaction. So untuk keadaan sekarang ni itu adalah essential. Okay, sebelum aku nak proceed dengan soalan application apa yang kita rasa terbaik untuk buat online training ni, aku nak minta Shalina pula dia show dia punya skill kat kita. Orang nak tengok Oh, okey. Kita buat satu perkongsian yang senang je lah Boleh? Boleh. Kita share Excel boleh? Boleh saja. Okey. So macam inilah sebab Excel ni kan penggunaan dia kan meluas. Jadi kita selalunya kita ada masalah dengan nak menggunakan data tu dengan cara yang cepat, betul tak? Okay, lepas tu suka tiga-tiga jawab. Okay. Lepas tu okey lah, tunggu kejap kita baru nak load kita punya Excel sekejap je. Okay, so hari ni adalah nak kongsi sikit untuk yang nak tengok ataupun nak tengok dengan cepat lah macam mana nak gunakan Excel. Sebab kan hari ni kan kita bincang pasal shortcut, betul tak? Pasal tips and trick kan. Okay, so kita buatlah sikit-sikit walaupun ada mungkin ramai yang dah tahu tapi kita buat je lah, kita tengok je lah demo dia. Okay, so sekarang ni kita nak start share screen Ya boleh. Betul okay. Betul. Okay, so sharing macam best. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng yang aku jemput kali ni. Taklah, yang lain-lain semua lagi hebat. So yang ni okeylah kita tunjuk sikit-sikit. Okay. So boleh ke? Nampak ke? Boleh sangat. Okay. So ni saya dah prepare lah, ada beberapa worksheets. So yang kita nak tengok tu daripada sinilah. Ni worksheet paling simple lah. So selalunya masalah kita kan kita key in je data tu manually kan. So selalunya ni lah yang basic yang kita belajar. Okay, selalunya masalahnya bila data ni kalau kita nak jadikan dia bekerja dengan cepat, jadi disarankan untuk data ni kita jadikan dia table. Okay, table tu nanti Surya akan ulas lebih lanjut lagi lah pasal table tu. So yang ni kita just bagi basic je. So kelebihan table tu nanti Surya asyik balas beten je sekarang. Tak sebab tadi Surya nak kaitkan dengan chart kan. So lepas dia dah jadi table ni Surya bolehlah tunjuk dengan chart tu. Okay, so table ni dia sebenarnya kan bila data ni banyak, dulu kita banyak masa habiskan untuk buat border, untuk buat dia punya total dekat bawah kan. Jadi sekarang ni sebab kita dah pakai yang version baru, nak bekerja dengan Excel dengan cepat, jadi senangnya kita jadikan data ni sebagai table. Okay, nak jadikan dia table senang je, dia ada banyak shortcut tapi kita tunjuk long cut lah sebab long kong kejap lagi kan.
Okay, so kita tunjuklah dia punya long cut dulu. So kita pilih je mana-mana sel dekat yang ada. Contohnya A3 ni. Jadi dekat home ni adalah butang ni, format as table tu. Okay, so yang ni kita ambil ni, pilihlah mana-mana warna. So nanti lepas ni bolehlah OT tukar colour je. Tapi sekarang ni kita ambil lah yang warna hitam putih ni dulu. So ambil yang ni. So pastikan yang my table has header ni always been checked. Lepas tu kita klik lah okay. Dah jadi table. Okay. So bila table ni dah jadi, so sekarang ni kita nak tambah lah. Selalunya kat bawah ni kan dia selalu tanya ada total lah macam-macam, betul tak? Okay, total tu paling senangnya kita pakai yang dekat table tools design ni. Dekat atas ni ada total row. Jadi bila kita tick, dia keluarlah baris total tu. Tak payahlah kira sum-sum balik semula. Kejap sebab laju sangat. Dia dekat live baru tunjuk screen nak convert okay. Boleh terus je. Okay. So sekarang ni untuk bulan Januari sampai Jun ni kebanyakan masanya semua nak pakai sum. Jadi senangnya kita klik kat bawah ni, dekat ni bukan butang filter. Ini butang untuk tukar function sebenarnya. Jadi kita ambil, kita tukar je lah pergi sum. Lepas tu nak buat shortcut, kalau nak long cut tukarlah satu-satu sel ni. Tapi nak shortcut kita klik lah dekat sini, kita drag lah autofill tu pergilah sampai kat bulan Mei. So dah siap macam tu. Boleh ke? Dah dapat jumlah. Okay, lepas tu kita testing. Kalau lah line ni kita filter dia, kita ambil cuma line yang 1, 3 dengan 5. Bila kita klik OK, total tu dapat untuk 3 line tu je. Sekian, terima kasih. Boleh ke? Okay. Dah tukar. Okay, lepas tu satu lagi, trik yang paling nak tunjuk adalah yang dekat raw data ni. Okay, selalunya kita berurusan dengan data besar-besar tau. Excel ni selalunya data besar-besar lah. So kalau yang ni kita nampak kan, data kita ada berapa? Shortcut dia control down arrow. So dia ada 2, 1, 5, 5, 6. So kalau tolak dengan header yang dekat atas, so kita punya record aja ada 2, 1, 5, 5. So selalunya masalah kita nak buat reporting sebab data ni kadang-kadang kita nak filter, kita nak jadikan dia total. Jadi paling senang pakai trik yang tadi, tukar dia dulu jadi table. So table kali ni saya pakai shortcut. So nak shortcut dia control T je. Lepas tu tekanlah enter. Okay. So dah siap satu dah. Okay, sekarang ni saya nak share benda yang nama dia custom format. Okay, yang ni tak perlu nak buat formula lagi dah. Okay, contoh dia sekarang ni, kita ada kolom E yang order date ni. Okay, daripada order date tu, saya nak dapatkan bulan dia je berapa. Okay, daripada kolom E juga, saya nak dapatkan, nak tukarkan dia jadi tahun. Jadi trik yang paling senang, tips yang paling senang dekat kolom H ni, katalah dekat sini saya tambah ayat dia month, dekat sebelah tu kita tambah ayat dia year. Okay. So sekarang ni dekat yang month ni, H2 ni, kita kena linkkan dia dengan sel yang date dekat E2 tu. Okay, nak linkkan dia pakai trik yang macam biasalah. Kita buat sama dengan, lepas tu kita klik dekat E2, lepas tu tekan enter, dah dia copy sampai bawah. So itu kita nak kaitkan dengan kolom tu. Okay, lepas tu yang year ni pun kita ulang yang sama. Sama dengan linkkan dekat E2, lepas tu enter. Okay, dah siap dah. Sekarang ni macam mana nak tukar H dengan kolom H dengan kolom I tu jadi month dengan satu lagi jadi year. So dekat kolom H ni, kita tekan Ctrl 1, itu adalah shortcut untuk format cell. Lepas tu kita pergi dekat custom, kita tukar general tu jadi 3 kali huruf M besar. So maknanya dia akan convert dalam bentuk bulan. Jadi bila kita klik OK, dia dah tukar dah. Semua bulan ada kat situ. So kalau nampak. So tak payah nak pakai formula. Ni cara yang paling senang lah, paling simple trik dia. So same goes dengan year ni. So kita klik je kolom I, lepas tu tekan balik Ctrl 1, lepas tu kita pergi dekat custom, kita tukar general dengan Y4 kali. Ada yang tanya, tak boleh kurang ke? Sebenarnya tak boleh. Itu je lah, kita letaklah Y4 kali. Kalau lebih pun boleh ke? Tak boleh. Dia 4 je. Lepas tu, okay. Dah ditukar tahun. Dah siap. Macam tu. Okay ke? Okay. Lepas tu, kalau nak buat reporting ke, nak buat filtering ke, semua dah jadi senang. Sebab yang ni dia tak memerlukan kita pakai formula. Sikit pun tak perlu. Tu ni paling senang lah ni. Itulah dia. Okay.
Lepas tu ada masa lagi ke nak share? Satu je lagi. Boleh. Boleh. Teruskan. So satu lagi yang ni saya tak langsungkan lah untuk buat reporting dia sebab kita punya yang kita nak share trick dia adalah untuk column H dengan column I tu je. Okay, lepas tu satu lagi kalau lah kita masuk record baru dekat bawah ni, kita testing, kita tengok yang month dengan year tu dia tukar tak format dia. Okay, kalau lah dekat sini saya masuk tarikh hari ni. Okay, so dia teruslah ambil ni dengan ni sebab format tu dah tukar. Lepas tu kalau ada yang cakap kenapa dia magic sangat yang ni dua sel ni terus keluar Mei dengan 2020 ni, sebab kan kita pakai table tadi. So table tu lah trik paling senang dalam Excel. Kalau nak buat apa-apa manipulating data ke apa ke, pakailah dia jadi table. Betul. Ni nak tanya ni. Otak-otak ni nak tanya sikit. Filter ni ada limit tak? Filter tu kalau dia part of table, filter tu dia tak ada limit. Sebab dia dalam satu worksheet tu dia boleh letak banyak filter as long as data tu convert dia jadi table. Macam tu. Ada yang jumpa limit ke filter tu? Sebab ni pengalaman. I've come across a few trainings yang saya buat. Saya perasan bila dia exceed maybe about 2 to 3,000 rows of data kan, bila kita filter, dia mula ambil yang belah bawah. Kita ingat mungkin, tapi tak ada blank row tau. I don't know whether you have come across this or not. Saya dah jumpa dekat 2-3 kali juga lah. I tak tahu benda tu hiccups ke apa ataupun problem pada machine kan, tapi itu yang saya nampak. Kau-kau kawan-kawan kita ni dah pernah jumpa kan otak-otak ni kan? So far tak jumpa lagi lah. Nanti kalau jumpa nanti kita share sekali lagi. Boleh ke? Okay. Lepas tu yang paling last lah yang nak di-share sikit je lagi. Ni pasal blank cell. Okay, so ni contoh pasal blank cell tu. Okay, so blank cell ni selalunya kalau data besar-besar selalu ada masalah dengan blank cell tu. Betul? Okay, so sekarang ni kan kita cubalah kita try tengok. Okay, macam mana lah nak detect semua blank cell tu, lepas tu kita nak gantikan dengan satu nilai lain. So dalam Excel yang macam kita tahu, kita tak boleh tinggalkan dia blank cell kalau untuk hantar reporting. Kita kena letak, kalau dia tak ada nilai dia mesti nombor kosong. Bukan dibiarkan kosong, nombor dia kena kosong. Sebab kalau dia blank cell tu tidak ada apa-apa data, selalunya audit ataupun formula dia akan ada keliru sikit sama ada cell tu ada value ataupun tidak. Jadi daripada dia biarkan kosong, kenalah masuk nilai kosong. Okay. So cara dia senang je, pilih satu cell in within the data, lepas tu tekan Ctrl A. So Ctrl A tu dia select all. Okay, lepas tu trick dia pergi dekat find and select, go to special, lepas tu klik dekat blank, klik dekat OK. Jadi dia dah pilih semua yang blank cell. Jadi yang blank cell tu saya nak gantikan dengan nilai dia nombor kosong. So kita type kosong, lepas tu tekan Ctrl Enter, nanti dia masuk dekat semua sel-sel yang blank tadi. Dah siap. Lepas tu tekanlah Ctrl T. Oh tak jadi. Sebab bila sel ni banyak-banyak dia tak boleh pilih satu sel dalam data. Pilih satu je. Ctrl T, pastikan my table has header to always been checked. Lepas tu klik OK. Dah siap. Macam tu. Apa ada hal? Ada hal je lah. Senang je. Close eye sure cannot do. Close both eyes do. Ayat orang kan, lepas ni cikgu close eye sure can do. Tak boleh. Dia at least open one eye mah. Dalam gabung-gabung tak pakai spek hari ni kan. Ada yang tanya tak pakai spek nak still nampak juga. Macam tu. Macam tu lah. Don't close eyes Never. Okay, very easy one lah. Very. Soy. Okay. Abang Malik dah jawab dah. Sifu Malik dah jawab dah. Filter tak ada limit. Okay. Okay. So, okay, boleh?
Okey. Boleh. Okay, so saya serahkan kembali dekat tuan punya rumah. Tuan punya rumah. Okay, Okey. saya stop So, sharing. Hailan dah settle tunjuk lebih kurang skill PowerPoint dia. Sebenarnya Hailan ni sebenarnya dulu dia banyak ajar kelas Photoshop tau. Dia banyak ajar kelas Photoshop. Ni ramai orang tak berperasan sebab orang sekarang ni nampak banyak dia pakai Microsoft Office. Dulu waktu saya mula-mula kenal dia banyak pakai Photoshop juga. Kan? Grafik memang power lah. So maksudnya PowerPoint yang tadi tu, pecisan dia tu. Dia hujung kuku dia tu sikit saja. Sebab skill yang dia ada memang lagi banyak sebenarnya. Yelah tadi kita 2 minit je, kita bagilah 2 minit punya skill. Kadang remove background dalam Photoshop aku rasa setengah jam tak cukup. Kan? Okay, saya nak bagi tips sikit Kalau siapa yang nak edit gambar, Photoshop tu memang untuk technical, it's a technical software. Okay, kalau siapa nak edit gambar, nak buat board ke sikit-sikit macam tu kan, dan hanya untuk phone ke, untuk screen ke, bukannya untuk printing, PowerPoint is one of the good tools juga untuk remove background ke, untuk tukar color ke, it's a good enough. Tapi kalau memang nak edit betul-betul, nak buang ke bahagian yang detail kan, then you have to go Photoshop. Tapi PowerPoint would be a good tools untuk basic editing, untuk gambar. Yes. Faham Cikgu-cikgu lagi 2 orang tu, faham Faham. Kok dia faham, insya-Allah. Ramai cikgu yang kat sebelah kanan tu. Semua sifu besar-besar tu. Kelvin, Malik, Ken, semua sifu besar-besar. Ya. Ada orang nak dengar suara Surya. Dia kata Surya duk senyap. Sudah senyap sangat. Silakan Surya. My next question ni untuk Surya. Surya, you dah try berapa banyak software bila buat online training? Kita kena cuba sebanyak yang boleh. So kita dah tengok kan, macam kita ada group kita dah tengok Webex, kita dah tengok Teams, kita dah tengok Zoom. So ada banyak software kat luar tu. Kita ada tengok GoToWebinar. So benda ni semua sebenarnya bergantung kepada preference masing-masing. Ada orang suka Zoom, ada orang suka Teams, ada orang dia suka GoToWebinar, ada orang suka Webex. So semuanya bergantung kepada preference. Kak Ina suka apa Kak Ina? Dia kan nak bagi jujur lah, terpaksalah suka Microsoft Teams. Tapi sebenarnya Zoom lah paling senang. Yang mana satu yang jujur tu Kak Ina? Macam ada orang dekat belakang letak pistol. Bukan, Izham tengah marah. Ada orang tunggu, simpan gelak sikit. So simpan sekejap sekejap. Tunggu sampai habis. Lan, sebenarnya Hailan ni dia bagi saya dia pakai Google Meet lah. Dia pakai Google Meet lah. So you have experience Meet, you have experience Zoom, you have experience Microsoft Teams. So ada sekarang ni boleh kata, kalau kau tanya aku lah, dekat market 3 ni lah kot TikTok on the try sekarang ni kan. Okay. So all apa pendapat kau? Mana yang terbaik kan? Kalau orang kata nak buat Microsoft Teams tu kalau nak simpan maklumat, kalau nak buat audit meeting bila, apa yang di-share, siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang apa, Microsoft Teams will be the best tools. Sebab dia simpan semua dalam Teams, dalam channel tu. So Microsoft Teams will be the best tool, dan juga kebanyakan syarikat yang dah ada Microsoft Office, yang dah ada Microsoft 365 Enterprise should benefit Microsoft Teams. Dulu masa online training, online meeting ni tak ada, benda ni semua dia nak tirikan, dibiarkan aja tau. Sebab kita dah mengajar Microsoft Teams ni dah 3 tahun, orang buat tak tahu je, kita ajar orang tak tahu je. Tapi sekarang masa ni lah kita boleh apply kan. Google Meet, short meeting, dan tak perlu kisahkan sangat nak guna platform apa, nak kena install ke apa kan. Siapa yang ada Chrome, siapa yang ada Gmail, Google Meet terus boleh buat. Tapi Zoom tu one thing is good, cuma kena install dan kena login lah, kena register kan. So
ketiga-tiga ni ada kelebihannya sendiri. Google Meet yang paling direct, straightforward sekali lah. Sebab kebanyakan kita dah ada Gmail, dah ada Google Chrome kan. So Google Meet yang paling straightforward, Microsoft Teams kena license, Zoom kena install. Itu je. Ni Teams ni Teams. Apa dia? Teams. Teams bagus kalau kita nak simpan semua maklumat. Apa yang kita meeting, apa yang kita nak share, nak simpan dalam OneNote, semua boleh buat dekat Teams tu. Teams ni dia bagus sebab kalau ada audit setahun hadapan untuk apa yang kita buat, tarikh bila, grup ni bincang apa, resources yang kita simpan, Teams would be the best. Sebab yang Google Meet ni dia video conferencing biasa je. Cuma dia straightforward. Orang tak perlu install. Kalau daripada laptop dah ada Google Chrome, dah ada Gmail, go ahead, terus je. Yeah. Okay. Without further ado, perkongsian terakhir untuk malam ni. Wah. Kita jemput Surya. Baik Surya, your turn. Silakan. Orang skill Okay. ada orang tengah tunggu you punya skill ni up. Ni tadi Kak Ina dia dah bocorkan rahsia lah. Apa, terus je lah. Taklah, tak bocor, sambung je. Yang tadi sikit je Hol, ada boleh lagi tu. Banyak lagi kan. banyak lagi. So share screen Dia saja bagi pressure kawan tu. Itulah. Bocor rahsia dia lagi dahsyatnya. Mana? Itulah, kejap. Cuk, dia Tu dia. Okey. Ada. ada Ya. tak? Tu Okay. Kejap. Okay. Kita buka PowerPoint dulu. Okay, so apa kita nak buat? Bukanlah nak buat pun, kita cuma nak tunjuk je. Okay, macam kalau katakan biasanya bila orang buat chat kan, dia akan gunakan data dan kemudian dia create chat kan. So nak create chat ni macam kena select lah data tu semua, lepas tu baru buat insert chat. Dan kemudian masalah dia adalah bila dia tambah data dekat bawah ni, dia kena tarik juga yang kita punya range tu. So kita nak tengok ada tak cara lebih senang. So katakan ni adalah Excel. Okay. So yang ini saya ada dua data, sama je data ni sebenarnya. Saya cuma nak tunjuk kalau bukan table dengan kalau table, apa kelebihan dia. Okay, nak jadikan chart ni senang je. Pergi je dekat mana-mana. Tak kisah, asalkan jangan luar kawasan liputan cukup. Yang penting dia kena masuk dalam data tu. Okay, dan kemudian untuk shortcut buat chart, tekan alternate sama alternate F1. So tu adalah shortcut untuk chart. Jadi pergi je kat mana-mana, tekan alternate F1, dah dapat chart. Okay, tapi ada cara lagi bukan cara lagi satu lah. Kalau yang ni kita gunakan table, katakan saya tukar table, Ctrl T tadi macam Kak Ina ada bagi tahu. So ni sekarang adalah table, sama juga alternate F1, dapat chart. Okey, kelebihan dia adalah dekat sini contoh kalau katakan ni bukan table. Okey, yang ini bukan table Ini bukan table. Kalau saya tambah coklat yang kelima, okay, dia punya formatting selalunya memang ikut. Katakan saya ada 1, 2, 3, 4, 1099, 900, kuarter 4 orang stres akhir tahun. So dia beli banyak sikit. Wow. Okay. Kalau kita tengok coklat 5 tak ada. Okay, tapi kalau katakan saya dekat sini tekan coklat 5, terus ada dah.
Okay. So data dia saya nanti kan orang kata pilih kasih kan. So kita copy je. So dekat sini ada. Jadi dia lebih cepat kalau kita jadikan data kita tu sebagai table. Satu lagi kelebihan kalau kita gunakan 2013 ke atas, kalau katakan saya cuma nak tengok sampai kuarter 2 je, saya boleh filter. So pergi je dekat filter, chart filter tu. Saya boleh buangkan kuarter 3, kuarter 4, ambil apply. Okay. Tak payah dah nak katakan orang nak kena dragkan, kalau kita ada kan nak kena dragkan dia punya ni, tarik ke dan sebagainya. Tak perlu dah. So bila kita guna chart, guna table ni lagi senang. Okay, kalau katakan kita tak gunakan table pun, okay, boleh je, tak ada masalah. Tarik je. Kalau kita pergi klik dekat chart tu, kita akan nampak dekat sini ada warna merah dengan hijau. Tarik je ke bawah. So dia akan masuk. Ya. Tu saja. Tu saja. Dah buang. Dah buang. Dah. Sangat. Kejap nak. Jadi kata 2 minit. Tu yang apa ni kita buat 2 minit je. Tunjuk lancar tu lama sikit. Orang nak tengok kan. Apa dia tak dengar. Tak apa. Aku rindu apa ni? Version lama punya trick tau bila buat chart ni. See, I don't know whether you remember right? In 2003 punya version. Contoh macam tadi Surya punya charta tu kan. Kita ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 kan. Let's say kita dah isi data untuk quarter 1. Quarter 2 tu tak isi lagi. Tapi chart dah ada betul. So what you can do is you can just select quarter 2 tu, drag je data tu pergi pada chart, terus jadi quarter 2. Tapi dah tak ada, dah pupus. Masuk 2007 dah pupus dah teknik tu, dah tak wujud dah. Okay. Sebab dia dah ada line biru. Betul. Dia hanya ada line biru kan. Dia line biru tu ganti dia. Sebab dia dah asingkan tajuk dengan data. Ya, sebab tu bagi mereka yang baru nak berjaya jinak tentang chart ni kan, waktu time ni nak rasa yang dulu-dulu punya tu dia tak dapat nak rasa lah. Kan? Dia sebenarnya macam give and take juga. Yang untuk chart tadi tu, kalau nak letak chart tu dekat worksheet lain, worksheet dia sendiri, dia punya shortcut dia lah F11. Betul. I biasa kalau dalam kata pakai you punya favourite finger. Kelas tu favourite finger ada 10 jari, ada 10 tu tau. Masing-masing punya jari. So kadang-kadang nak fikir apa jari tu favourite? Aduh. So, itu baru sikit dari apa yang otai-otai kita share pada malam ni. And this is the first round. Kalau kita dapat banyak feedback ataupun there's a request untuk kita create session yang begini, perkongsian yang macam ni, macam-macam trik yang kita ada dengan otai-otai ni. Not just here, we have a lot of otai-otai yang dalam Malaysia ni. Yang kadang-kadang orang tak kenal. See, untuk obstacle yang kadang-kadang tengok Microsoft Office trainer kan, kadang-kadang agak Office kan dia assume ni senang je nak belajar, kenapa nak kena sampai itu kan, and you are just an office trainer. But the thing is, orang tak pernah tahu bagaimana untuk bekerja dengan aplikasi ni dengan cara yang betul. So when you are like that, you are at the loss lah, kita rugilah ilmu tu. See, dengan perkongsian daripada otak-otak yang ada ni baru 3 yang saya jemput, 3 otak yang saya jemput. See, masing-masing dah tunjuk skill yang berbeza. See, there's a lot more that comes from them. Ada banyak lagi yang belum keluar. Not just them, ramai lagi otai-otai. Masing-masing ada trik masing-masing. So, senang cakap, kalau nak ilmu, berguru lah. Jangan anggap kadang-kadang benda tu simple, jadi kita pun tak nak guru. Rupa-rupanya sesat. You know? So, Alhamdulillah. Sebelum kita habis, kejap. Aku pula nak share. Tu dia fikirkan dia host ke, dia boleh share sekali kan? Tak ada. Aku dah letih share ni. Rupa-rupanya. Aduh. So nak share screen ni.
Ni penting. So, Cik Hailan kita ni ada create khusus. Dia Lan, tolong cerita sikit khusus ni Lan. Ini adalah kursus online yang saya buat secara peribadi daripada company saya sendiri, baru buat company ni. Kursus ni sesi dia 1 jam, itu sebabnya dia ada tajuk-tajuk khas. 1 jam 1 topik je, sebab kita akan explore topik tu dengan lebih dalam lah. So untuk kursus ni start besok. Kalau siapa nak daftar lagi boleh sampai sahur boleh. Kursus ni start besok dengan Excel lookup function, yang mana ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada lookup, lepas tu ada apa lagi ada few things lagi yang kita nak tunjuk related to lookup. Ada match function juga dalam tu. Kemudian hari Sabtu kita ada Excel if dengan logical function, ada if, ada and, ada or, ada sum if, ada count if. Dan untuk hari Ahad ni kita santai sikit, kita buat PowerPoint images dengan illustration, group icon yang mana ada icons, ada shape, ada pictures dan juga ada smart graphic dekat situ. So topik ni memang khas untuk 1 jam tu kita bincangkan tentang yang berkaitan aja. So kalau ada topik-topik lain nanti saya akan buat daripada semasa ke semasa lah. Okay? Terima kasih kerana promote. Lan, nak cerita sikit. Tolong tengok sikit harga tu. RM20 je. RM20 je. Setiap satu sesi. Hello. Dengan ilmu yang dia bagi tu, RM20 tu tak ada value tau. Nilai lebih tinggi tau. Sejadah Mulofa pun RM75 tau. Sold out. Takkan kalau tak boleh sold out. You know? Ni ilmu ni simpan sampai bila? Betul, sebab lookup function ni, if ni logical kan. Ni benda yang orang selalu guna. Tapi kadang dia pakai sesat. Nak bagi RM20 dia datang kelas untuk belajar dengan cara yang betul, takkan tak mau. So jangan, because you will never ever gonna get this kind of prices kan, kecuali tengah-tengah PKP ni lah. Lepas ni tak ada dah ni guys. You know? Can I share the link ke dekat komen? Betul. Ada. Sekejap I can share the link untuk register. Siapa yang nak register lah. Teruskan boleh. Okay. So sebenarnya ni kepada yang mereka yang terlepas sesi making sense with Excel yang saya buat pada pagi tadi, pukul 10.30 pagi. So bagi pihak saya nak mengucapkan jutaan kemaafan anda kata tak dapat nak masuk pagi tadi sebab Wallahualam, alhamdulillah rasanya full house kot, dan minta maaf sebab dia punya maksimum 100 je, maksimum dia 100 je. So it keeps on hitting the wall lah, nak masuk dekat pintu tu kan, dekat pintu tu nak masuk. So saya atas perbincangan selepas pada sesi tadi, so I am planning to have another session of making sense with Excel. Tapi kali ni saya buat dekat sini, dekat dalam Sifu Time. I'm going to share it live, the whole session yang saya buat pagi tadi. So you can invite as many people as you want to join the session, insyaAllah. Sebelum kita tamat sesi untuk hari ini, apa yang saya harap tuan-tuan, puan-puan, semua cik-cik yang berkongsi pada malam ni dapat untuk like Sifu Time, subscribe Sifu Time di YouTube dan juga di Facebook. Dan Lan, tolong bagi tahu sikit Lan, yang ku seru punya Lan. Ku seru? Kita ada YouTube channel yang saya buat. Nama YouTube channel saya Ku Seru Consultancy. Dekat situ saya akan share video berkenaan dengan the frequently most asked question sepanjang 24 tahun saya mengajar, especially Excel. Formula-formula yang saya ajar tu 2 minit, 3 minit je, tapi satu formula je macam tu. Kalau formula tu panjang nak explain, lama sikit lah. Tapi dekat situ saya akan explain ikut
topik yang selalu saya dapat ditanyakan, yang ni buat macam mana. The most popular question ialah e-formula, yang itu is the most popular function lah kot, dan juga lookup. Lookup ni banyak untuk finance lah. Yang kebanyakan nanti ialah video untuk formula functions, dan juga ada video lain lah macam headings, table content untuk Word, lepas tu ada grafik untuk PowerPoint dan sebagainya. Okay. Sebenarnya sebelum kita punya session ni, saya dah menjemput otai-otai kita ni untuk berkongsi skill-skill diorang ni. Skill-skill diorang. So if you follow Surya and also Hailan punya link dekat Facebook, you akan nampak video yang kita tengah ambil. Actually, there are 2 videos yang pengajaran dengan sesi bersama dengan saya dalam sesi Zoom untuk Surya. Apa topik hari tu, Surya? Apa dia? Topik hari tu topik apa? Hari tu yang buat Consolidate. Dia buat consolidation. Yes. Dengan Hailan, apa coordination tu, Lan? Saya buat master slide. Yes. Tengok ada tak ke dalam ni? Wait. Let me share this. So, orang pun nampak juga ni. Apa? Tu dia. Dia jaka kita. Managing master slide dengan Hailan. Mana Surya ni? Ada kat bawah tu kot. Somewhere. Kakak pakai baju raya dah. Atas. Well, Atas. ada. Mana? Atas. Oh, sini Highlight. ni dia punya. Yes, ni ada ni. Sampai tak nampak pula dah. Betul. So sekarang ni apa yang you kena buat? You hanya perlu subscribe dekat Sifu Time YouTube channel. Tengok dah dekat 1000 dah. Tinggal lagi 885 orang untuk cukup 1000. Aduh. But apa persamaan di antara apa yang saya dengan Hailan buat? Kita nak perbanyakkan konten dalam bahasa Melayu. There's a lot of contents in the YouTube, but most of it are actually in English. Saya pernah banyak juga from India, so it's Hindu, so Hindi. So mana boleh faham kan? So sekarang ni ini effort kami untuk memperbanyakkan konten. So with your support, so hopefully kita akan dapat memperbanyakkan lagi konten-konten ini. Okay, locally made content. Alright. So dengan itu dah cukup sejam kita. Lebih sejam dah kita. Alright. So sekali lagi guys, kawan-kawan sekalian, terima kasih atas perkongsian ni. So harap ia bermanfaat. So actually we are making history, Sebab rasanya tak pernah lagi kita di kalangan kawan-kawan kita yang ada berjumpa macam ni. Do it live, sharing skills, not just skills, actually knowledge. Saya tak kata this skill, kita sharing knowledge. Kita kan. So tambah pula dalam bulan puasa ni. Yes. So tolonglah, bawalah ilmu walaupun hanya secubit kan. InsyaAllah bantu kami ni semua ni kan bila dekat sana besok. So with that, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah macam ustaz kau. Tazkirah lepas tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.